Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syafi bin Syuaib daripada kelas AP 229 3D. Hari ini saya ingin membentangkan tentang hakikat insan yang dipilih oleh guru peng saya. Okey, untuk hakikat insan ataupun nama lain kepada hakikat insan ialah hakikat manusia. Manusia merupakan ciptaan teragung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan kita. Dan di dalam Al-Quran juga banyak menyebutkan tentang manusia, yang menceritakan tentang manusia. Manusia masih menjadi bahan pemikiran kepada para manusia, iaitu termasuk para pemikir, sastrawan, ahli saintis dan lain-lain. Dalam setiap peradaban, manusia ataupun para saintis dapat menganalisis manusia kerana hal ini dimainkan mereka juga manusia dan mudah untuk memahami sifat dan perwatakan seseorang manusia itu. Segala usaha untuk membentuk sesebuah masyarakat itu semestinya berdasarkan kepada hakikat manusia ataupun erti kemanusiaan yang dipercayai oleh pengasas pembentukan masyarakat itu sendiri. Berbicara tentang hakikat manusia akan mengarahkan kita kepada pertanyaan penting dan lebih dalam tentang manusia, iaitu apakah manusia itu. Berdasarkan kefahaman kepada agama-agama lain, mereka juga mempunyai pandangan masing-masing yang tersendiri dan tidak sama dengan agama lain. Berdasarkan kefahaman agama Islam, manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan yang dilengkapi dengan akal fikiran. Dalam Al-Quran juga banyak menggambarkan dan membicarakan tentang manusia mulai daripada awal penciptaan hingga hidupnya setelah matinya. Manusia bukan hanya merupakan salah satu unsur alam ataupun makhluk yang berkesempatan untuk menggunakannya, tetapi juga sekaligus bertugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Tugas untuk memelihara dan membimbing seluruh makhluk guna mencapai tujuan penciptanya. Sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabadikan kepadaku. Beberapa ahli falsafah lain seperti Socrates misalnya menyebut manusia sebagai zoonpolitikon atau haiwan yang bermasyarakat, dan Max Keller yang menyebutnya sebagai taskranketier atau haiwan yang sakit yang selalu bermasalah dan gelisah. Selain yang telah disebutkan di atas, beberapa rumusan atau definisi lain tentang manusia adalah sebagai berikut. Homo sapiens atau makhluk yang mempunyai budi. Homo faber atau tool making animal, iaitu binatang yang pandai membuat bentuk peralatan dari bahan alam untuk keperluan hidupnya. Homo economicus atau makhluk ekonomi. Homo religions iaitu makhluk beragama. Homo laquin atau makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan fikiran dan perasaan manusia dalam kata-kata yang tersusun. Untuk memberi atau mengukuhkan lagi jawapan tentang hakikat insan ataupun hakikat manusia, kami akan huraikan mengikut kefahaman masing-masing, iaitu daripada Islam, Kristian, Barat, Konfusius ataupun Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Nur Syahidah binti Raja Azman, kelas AP 2293D, nombor matriks 2020859876. Hari ini saya akan membentangkan tentang hakikat manusia menurut Islam. Menurut Al-Quran, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memiliki kelebihan dan keistimewaan jika hendak dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Manusia juga adalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tugas seorang khalifah adalah untuk membimbing dan memelihara seluruh makhluk kerana manusia adalah makhluk semi duniawi, mempunyai sifat mewakili Tuhan yang ditanamkan dalam dirinya, memiliki rasa bertanggungjawab, dapat dipercayai, memiliki kebebasan serta mempunyai potensi ke arah kebaikan ataupun keburukan. Inilah hakikat kewujudan manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Orang yang membuat kerosakan kepadanya dan menumpahkan darah. Padahal kami sentiasa bertasbih dan memuji serta mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Islam memandang hakikat manusia dari proses kejadiannya. Manusia ialah makhluk ciptaan Allah yang tidak muncul dengan sendirinya atau berada oleh dirinya sendiri, iaitu berdasarkan proses kejadian manusia. Sebelum ia lahir ke dunia, Tuhan telah meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuh manusia. Roh yang berasal dari Tuhan inilah yang menjadi hakikat manusia, sedangkan jasadnya hanyalah alat yang digunakan untuk menjalani kehidupan. Pemahaman tentang hakikat manusia ini dirumuskan, iaitu optimalisasi potensi manusia agar dia dapat berperanan sebagai Abdullah, iaitu khalifahnya di muka bumi ini. Kita boleh simpulkan di sini tentang hakikat manusia menurut Islam. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Kedua, ia berkembang dengan dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungannya. Ketiga, kemudian ia memiliki kecenderungan untuk beragama. Dalam diri manusia pada hakikatnya terdapat unsur-unsur ketuhanan. Yang keempat, sifat dan unsur ketuhanan tersebut berupa potensi pembawaan yang dalam proses kehidupannya manusia merealisasikan dalam tingkah laku dan perbuatan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Najmi bin Muhammad Sanusi, dan dalam pembentangan ini saya akan menjelaskan tentang hakikat insan menurut fahaman barat dan fahaman agama Kristian. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan serba sedikit apa itu agama Kristian. Agama Kristian adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Mempunyai sekitar 2.1 bilion penganut atau sepertiga jumlah penduduk dunia. Agama Kristian berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi, dan sebab itu mereka juga digelar sebagai agama usulan Abraham. Dan yang terakhir, Jesus ataupun Nabi Isa AS juga dikenali sebagai Al-Masih di kalangan para penganut Kristian. Menurut pandangan iman Kristian, terdapat 5 pengertian tentang hakikat manusia dalam agama Kristian. Pengertian tersebut telah termaktub dalam Alkitab Ibrani. 5 pengertian tersebut ialah: manusia diciptakan dan dibentuk oleh Allah. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, manusia adalah makhluk sosial. Yang keempat, manusia adalah orang yang menjalankan arahan Allah. Dan yang terakhir, kebebasan dan keterbatasan manusia. Pengertian pertama dan yang kedua telah dinyatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 27 yang menyatakan bahawa manusia bukanlah jelmaan daripada Allah, bukan juga anak Allah dalam erti biologi, tetapi manusia adalah hasil dari kekuasaannya yang mampu mencipta alam semesta dan semuanya mengikut kehendaknya. Di dalam ayat yang sama dinyatakan bahawa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, baik lelaki atau perempuan. Ini untuk menunjukkan perbezaan antara manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Berdasarkan pengertian yang ketiga tentang manusia adalah makhluk sosial, Allah telah menyatakan bahawa manusia ini dijadikan berpasang-pasangan yang sepadan. Contohnya, sebelum Allah menciptakan Hawa, telah banyak ciptaan Allah yang lain seperti haiwan tumbuhan, tetapi semua itu tidak sepadan dengan Nabi Adam AS. Ini membuktikan bahawa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi manusia memerlukan manusia yang lain dalam hidupnya. Yang keempat, manusia adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahawa manusia diberikan kuasa ke atas alam semesta. Allah telah mempercayai manusia dengan memberi tugas dan tanggungjawab untuk menakluki bumi, melindunginya serta memeliharanya. Kebebasan dan keterbatasan manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat yang ke-15, Allah memerintahkan manusia untuk menguasai alam semesta, mengusahakan serta juga memeliharanya. Tetapi manusia juga diberi kebebasan untuk mengikuti perintah ataupun tidak.
Kebebasan yang dipilih pasti mempunyai batasnya tersendiri, yang mana akan menerima hukuman jika melampaui batas. Contoh dapat dilihat, Adam dan Hawa dijatuhkan hukuman oleh Allah kerana melanggar arahan Allah. Yang terakhir, hakikat manusia menurut pandangan Barat. Hakikat manusia menurut pandangan Barat sememangnya tidak dapat ditemukan bukti yang kukuh untuk menjelaskan tentang penciptaan manusia itu sendiri. Disebabkan oleh itu, masih ada sesetengah orang yang menganggap evolusi Darwin itu adalah penyebab yang manusia itu terhasil dari proses evolusi yang panjang dari monyet. Selain itu, ahli psikologi Barat iaitu Lombroso percaya bahawa sifat-sifat manusia ini sudah ditetapkan sejak lahir lagi dan tidak akan berubah dalam kehidupannya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Zikri bin Arifin dari program AP 229 dari kelas 3D. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan topik hakikat manusia menurut Confucius. Pertamanya, siapakah Confucius? Confucius ialah seorang ahli falsafah yang berasal daripada tanah besar China yang lahir pada tahun 531 sebelum Masihi. Beliau dipercayai lahir daripada keturunan yang memerintah China pada zaman dinasti Shang. Jadi, apakah Confucianism? Confucianism bukanlah satu agama, tetapi dia adalah satu ajaran falsafah untuk mendidik manusia menjadi seorang yang bermoral dan juga seorang yang budiman. Pada era 570 sebelum Masihi, masyarakat di China tidak mempunyai sifat peri kemanusiaan terhadap sesama manusia. Oleh itu, tercetusnya titik permulaan ajaran tentang kepentingan cinta kasih sesama manusia. Menurut Confucius, seorang manusia bermoral dan juga budiman mestilah mempunyai 8 aspek yang telah dinyatakan oleh beliau. Yang pertamanya ialah cinta kasih ataupun ren. Kedua, kebenaran, kebaikan dan juga keadilan. Ataupun dalam bahasa Cinanya, yi. Ketiga ialah kesusilaan, li. Keempat, kebijaksanaan, zi. Kelima, dapat dipercayai, zin. Keenam, setia iaitu zong. Ketujuh, takdir iaitu tianming. Dan kelapan dan terakhir adalah manusia budiman ataupun junzi. Sikap yang pertama adalah ren ataupun dalam bahasa Melayunya cinta kasih. Sebagai seorang manusia, kita hendaklah mempunyai sifat kasih dan sayang terhadap orang lain seperti mana kita mengasihi diri sendiri. Ren ataupun cinta kasih juga merupakan pusat kualiti bagi seorang manusia. Ren mempunyai nilai moral yang tertinggi untuk membentuk seorang manusia yang budiman menurut Confucius. Yang kedua ialah yi ataupun kebenaran. Menurut Feng Yulan, seorang manusia mestilah melakukan sesuatu kebenaran ataupun kebaikan secara semula jadi ataupun spontan, tanpa sebarang syarat ataupun disuruh. Yang ketiga ialah li ataupun dalam bahasa Melayunya kesusilaan ataupun kesopanan. Li merujuk kepada kesusilaan dan kesopanan terhadap sesama manusia. Selain itu, li juga merujuk kepada perasaan hormat terhadap manusia yang lain, lebih-lebih lagi kepada orang yang lebih tua ataupun berpangkat dan berdarjat yang lebih tinggi. Yang keempat adalah zi ataupun kebenaran. Seorang manusia akan dianggap sebagai seorang yang bijaksana sekiranya dia melakukan sesuatu perkara dengan kebaikan dan kebenaran. Confucius berpendapat bahawa sekiranya kita melihat seorang yang lebih bijak daripada kita mestilah menyamai taraf sama dengannya. Dan jika sekiranya kita melihat orang yang kurang bijak berbanding dengan kita, maka kita mestilah periksa diri kita sendiri. Confucius juga berpendapat bahawa seorang manusia yang mempunyai sifat ren ataupun cinta kasih tapi tidak suka belajar, maka dia adalah seorang yang cacat bodoh. Manakala jika sekiranya seorang manusia yang suka dengan bijaksana tetapi tidak suka belajar, maka dia adalah seorang yang cacat akal fikiran. Yang kelima ialah zin, iaitu dapat dipercayai. Dalam tulisan Cina, perkataan zin adalah satu gabungan daripada perkataan ren, iaitu manusia, dan juga perkataan yan, iaitu kata-kata ucapan. Seorang manusia bersandarkan pada kata-katanya. Ini bermaksud jika sekiranya seorang manusia konsisten dengan kata-katanya ataupun dalam bahasa Inggerisnya walk the talk, maka dia adalah seorang yang boleh dipercayai. Sebagai contohnya, seorang pemimpin.
seorang pemimpin mestilah mempunyai kebijaksanaan, keadilan dan juga melakukan tugas dengan amanah dan kebenaran agar dia dipercayai oleh rakyatnya. Yang keenam adalah zong, iaitu setia. Seorang yang setia mempunyai hati yang terletak di tengah, yang bermaksud mempunyai hati yang berada di kedudukan yang baik. Sifat manusia yang setia kepada seorang manusia yang lain bermaksud dia berkeinginan untuk memimpin orang tersebut ke arah kebaikan untuk menjadi seorang manusia yang budiman. Yang ketujuh ialah Tian Ming ataupun dalam bahasa Melayunya takdir. Orang yang memiliki Tian Ming adalah seperti Junzi yang sentiasa mengamalkan kesopanan, cinta kasih, kebijaksanaan dan kebenaran dan juga mempunyai sikap yang boleh dipercayai. Ia juga percaya jika sekiranya manusia melakukan perkara yang disuruh dan dititah oleh syurga, maka manusia tersebut akan mendapatkan segalanya tanpa sebarang pengharapan balasan ataupun ganjaran. Yang ke-8 dan yang terakhir adalah Junzi, iaitu manusia budiman. Junzi bermaksud untuk menjadi seorang manusia yang mempunyai idealisme moral yang tertinggi. Seorang Junzi dikatakan mempunyai semua aspek moral yang dinyatakan oleh Confucius, seperti memegang kebenaran sebagai pegangannya. Kesopanan adalah satu amalannya, menyempurnakan diri agar boleh dipercayai. Seorang Junzi juga mementingkan kepentingan umum berbanding dengan kepentingan dirinya sendiri. Junzi juga seorang yang mempunyai sifat yang sentiasa mahu di hadapan dan bersaing, tetapi bukanlah untuk menjatuhkan orang lain. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahmi bin Abdul Manaf daripada program AP 229 daripada kelas 3C. Hari ini saya akan membentangkan sebuah tajuk Hakikat Insan menurut kepercayaan agama Buddha. Baiklah, pertama sekali, apakah itu Buddha? Jadi, Buddha ini merupakan sebuah agama dan juga pangkat kepada penganutnya setelah seseorang itu mendapat pencerahan yang paling sempurna untuk dirinya sendiri. Jadi, di dalam ajaran agama Buddha ini, terdapat satu jalan yang membawa maksud Jalan Mulia 8 Lapis. Jalan ini, jika penganutnya mengamalkannya dengan bersungguh-sungguh dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehariannya, seseorang itu dapat bebas daripada sebarang perkara-perkara negatif. Pertama sekali ialah kefahaman yang benar. Kefahaman yang benar ini membawa erti kefahaman kepada 4 kebenaran yang mulia, iaitu yang pertama, anika, ketidakkekalan, anatta, penderitaan, karma, perbuatan-perbuatan manusia, dan kewujudan semula. Yang kedua ialah pemikiran yang benar, iaitu membebaskan diri daripada nafsu, tamak halaba serta perkara-perkara yang tidak mengenang budi. Hal ini terjadi kerana fikiran kita melambangkan perbuatan kita. Jika seseorang itu melatih fikirannya kepada tingkat yang lebih tinggi, jadi perbuatannya akan automatiknya terjadi sendiri tanpa berfikir. Lapisan yang ketiga ialah pertuturan yang benar. Pertuturan yang benar ini hasil daripada pemikiran yang benar. Kita mestilah mengelakkan diri daripada menipu, bercakap bohong, bercakap kasar serta mengumpat. Lapisan yang seterusnya ialah tindak tanduk yang benar, di mana kita tidak boleh membunuh sesama makhluk, sumbang mahram serta mencuri. Dengan erti kata lain, kita mestilah mengelakkan diri daripada melukakan diri sendiri serta melakukan perbuatan yang boleh memberi penderitaan kepada orang lain. Okey, so dari semua isi di atas, ini dapat disimpulkan bahawa kemasukan ideologi yang datang daripada barat tanpa sebarang tapisan boleh membawa implikasi negatif terhadap iman umat Islam. Ini boleh disimpulkan sebab ialah umat Islam sekarang pun dah akhir zaman, so iman diorang pun tak berapa nak kuat sangat. So diorang mudah sangat terpesong dengan budaya-budaya barat. Contohnya dari segi fashion lah yang dapat kita tengok sekarang. Contohnya macam perempuan, macam kalau pakai tudung nampak leher pun itu dah dia boleh dikira tidak menutup aurat.
tapi diorang ikut juga. Ideologi seumpama ini apabila dibiarkan membudaya dalam masyarakat Islam akan melahirkan individu-individu Muslim yang berfahaman komunis, humanis, etis, sekularis, hedonis dan lain-lain. Ini juga boleh dikatakan contohnya ada satu kes yang di mana perempuan sangatlah bangga dengan dia merupakan Islam, tetapi dia kata dia adalah hubungan sejenis lah ataupun lesbian dia sangat berbangga. Apabila ditegur, dia kata itu adalah pilihan dia. So seperti kita tahu, benda ni adalah haram dalam Islam. So ini berkemungkinan mudah terpengaruh dengan budaya barat. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man qablakum qulna ya Rasulullah al yahuda shibran wa bishibri wa zira'a bi zira'i hatta law salaku juhra dabbil lasatumu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian benar-benar akan mengikut jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan memasukinya. Kami, iaitu para sahabat, bertanya kepada ya Rasulullah, adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani, iaitu Kristian lah? Baginda menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Sahih Al-Bukhari, Kitab Ahadis Al-Anbiya, hadis